pulang duit aku yang semua kau sapu. You guys mesti terkejut dah kenapa dengan Siti ni tiba-tiba pula nyanyi kan. Alright guys, hai. Hari ni you guys bersama lagi dengan Siti dalam Lupa Sembang Santai Berilmu. Siti nyanyi tadi bukan saja-saja nyanyi, tapi sedap tak suara Siti? Alright, hari ni topik kita punya sembang hari ini ialah buku 55 masih relevan ke? You guys yang kat luar tu siapa yang tak kenal buku 55? Sekejap Siti tunjukkan buku 55 tu macam mana Sekejap Siti ambil. Ni dia buku 35. Nampak tak? Ni lah buku 355. Alright, kalau you guys nak tahu buku 355 ni dulu-dulu orang pakai. Zaman sekarang ni mungkin adalah sedikit orang segelintir yang pakai, yang masih pakai. Alright, untuk you guys nak tahu, saya buku 55 ni dulu fungsi dia adalah untuk catat hutang ataupun catat tentang maklumat-maklumat perbelanjaan orang dulu-dululah. Alright, untuk buku 55 ni apa yang Siti tahulah, kalau orang yang berumur 25 ke 30 ni dia akan selalu dengar. Kalau yang umur ke 25 ke bawah ni dia akan kadang-kadang kalau dia akan dengar. Tapi kalau yang dah umur 20 ke bawah ni jarang. Lagi-lagi yang umur belas-belas tu dah orang kata dah tak dengar dah apa tu buku 35. So ni saya tunjukkan, ni lah buku 35 untuk korang. Alright, untuk korang nak tahu ni buku 35 ni mesti korang tertanya-tanya, apa ni buku 35 ni? Macam mana boleh dapat nama dia buku 35? Nak tahu tak? Ni Siti pun nak kata baru tahu tak juga baru tahu. Lama jugalah dah tahu. Cuma orang kata ingat-ingat lupa. Sejarah buku 35 ni, cerita dia macam ni. Orang zaman dulu-dulu ni, diorang suka beli barang secara angsuran ataupun orang kata hutang. So diorang gunakan buku 35 ni untuk catat hutang. So orang yang pegang buku 35 ni, orang yang tukang bagi hutang untuk barang ni, so dia akan catat lah orang ni, dia tulis berapa hutang. Lepas tu, nanti bila dia tengok orang tu tak bayar kan, so dekat hujung tempat dia orang punya hutang tu, dia orang akan letak 3 nombor 5. Maksudnya buku 5. Kau tak bayar aku tumbuk. Ambil kau. Logik kan? Buku 35 tu dengan hutang. Kau tak bayar aku tumbuk kau. Tu tapi orang zaman dulu tak adalah tumbuk-tumbuk. Tapi rasanya kalau zaman sekarang ni, yelah buku 5 tu memang jadi bahasa kita lah kan. Kalau tak bayar hutang kan. Alright. So, nak dijadikan cerita lah. Itu adalah zaman dulu-dulu. Betul. Cara kita, cara manual kita nak catat kita punya apa? Kita punya record kita. Alright, sebelum Siti nak teruskan lagi kita punya sembang hari ni. Apa kata you guys like, share, komen dan tag kawan-kawan korang tu supaya akan lebih ramai lagi yang join kita punya live hari ni. Kita nak bersembang ni, So, apa kata you guys panggil kawan-kawan kita join sama-sama. Sebelum tu you guys komen-komen juga kat bawah. You guys sekarang tengah buat apa? Tengah makan ke? Ataupun you guys tengah cari parking ke? Alright, so boleh juga korang kongsi hari ni tengah hari korang makan apa. Alright. So, seperti yang Siti cakap tadi, buku 35 adalah cara manual kita. Cara manual dulu-dululah orang cerita hutang. Tapi kita nak ceritalah zaman dulu kita cara dengan zaman sekarang. Cara dulu kita catat dekat atas kertas, betul? Kita catat dekat kertas tu kita catat dalam buku kosong untuk kita letak kita punya apa perbelanjaan. Macam hari ni kita belanja apa, hari ni apa yang kita simpan. Alright, kalau macam sekarang ni dah senang. Kita dah just guna apps saja. Korang nak tahu tak? Sekarang dah ada apps buku 35 tu dah ada dah. Kalau korang nak tahu kat mana, korang cari je kat Google Play Store tu, ada je buku 35 tu. Lepas tu korang tahu tak? Sekarang ni kita dah masuk dalam industri 4.0. Apa tu industri 4.0? Korang mesti tak tahu kan industri 4.0 ni apa? Sebenarnya industri 4.0 ni adalah industri di mana kita adalah akan fokus kepada
online. Online, simulasi, perkomputeran. Kiranya segala apa data lah, orang kata macam yang korang nampak cloud-cloud tu kan, yang macam Vivo Cloud ke Google Cloud tu kan. Itulah industri 4.0 ni. Sebab sedikit lah, sebenarnya kita dah revolusi yang 4.0 ni. Maksudnya kita sekarang dah masuk 4.0, maksudnya first kita punya revolusi adalah revolusi daripada segi sektor pembuatan. Tu dari segi kilang-kilang lah pembuatan diorang. Lepas tu second kita dah masuk ke kemudahan elektrik. Itu dah kita dah masuk revolusi 2.0. Itu revolusi elektrik kita. Lepas tu revolusi 3.0 pula adalah revolusi di mana kita punya digital dan juga digital dan juga automasi. Automasi maksudnya kalau dulu-dulu dari segi kilang lah kan. Kalau dulu-dulu kita guna orang pekerja manual saja. Terus sekarang bila masuk 3.0 ini dia dah guna kilang operasi. Operasi kilang menggunakan sistem komputer. So sekarang kita dah masuk dalam industri 4.0. Lepas tu industri 4.0 ni pula daripada segi ekonomi ni kita dah semakin membangun. Kalau korang perasan sekarang ni kita banyaklah dekat luar sana. Tak payah pandang jauh, korang tengok kat tangan korang je. Kat tangan korang pun tengok depan korang. Telefon, laptop, itulah kita punya efek-efek daripada segi industri kita sekarang ni. Atau daripada segi kita punya kehidupan pula, kita dah lebih mudah, betul tak? Kita nak call orang, kita nak hantar SMS ke, WhatsApp ke. Itu semua adalah industri 4.0 kita ya, di mana kita dah berevolusi daripada manual kepada auto, daripada sistem online. So you guys, buku 55 ni masih relevan ke tak? Cepatlah komen kat Siti. Relevan ke tak? Jawab. Alright, untuk kita meriahkan lagi sembang kita hari ni, macam biasa Siti ada tetamu jemputan untuk kita hari ini. Diorang ni satu tempat kerja dengan Siti, ada media group. Tapi diorang ni lah Kak Long, diorang ni lah Kak Yung. Kalau macam orang Kak Yung ni, dia nanti bila sampai masa nanti dia jadi, mana ni, mana SO ni. Nanti dia akan panggil. Panggil pula dia akan orang kata, cepatlah aku nak ambil duit ni, duit aku nak kira duit ni. Hujung bulan dah ni, cepat. Kita tak sampai target lagi ni. Itu Kak Yung. Yang Kak Long pula, nanti kita jumpa lah kan. So tanpa tunggu lebih masa, Siti kenalkan Kak Long dan Kak Yung. Kak Yung pula. Kita kenalkan Kak Bel dengan Nisha. Hai, Assalamualaikum. Salam. So you guys juga dah nampak, inilah Kak Bel dan juga Nisha. Kak Bel adalah akaunnya. Akaun dan juga Nisha adalah admin bagi Adim Media Group. So Kak Bel, Kak Nisha, sebelum kita sambung lagi sembang kita ni, apa kata Kak Bel dan Nisha perkenalkan dan ceritakan sedikit latar belakang supaya penonton-penonton kita lebih kenal dengan Kak Bel dan Nisha. Okay, baik. Assalamualaikum. Saya Siti Nabila binti Azali. Saya senior account di Adin Media Group Sdn Bhd. Saya account more kepada receivable, iaitu berkenaan dengan duit masuk company. Dah berapa lama dah Kak Bel kerja dengan Adin Media Group? Saya rasa nak masuk 4 tahun dah. Dah nak masuk? Adin Media Group. Bukan dah 4 tahun? Nisha? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurani Syarif binti Permen atau dikenali dengan nama Nisha. Saya merupakan admin untuk Adin Media Group Sdn Bhd. So saya dah 6 tahun dengan Adin Media Group Sdn Bhd. Dengar tu seorang 4 tahun, seorang 6 tahun. Bertahun-tahun. Macam Siti ni tak sampai setahun. Baru-baru lagi. Tapi orang kata seperti keluarga. Ada betul. Syukur Alhamdulillah kita still ada kerja. Kan? Alright. So macam tajuk kita hari ni adalah buku 55 masih relevan ke? Macam Kak Bel dengan Nisha pernah guna tak buku 35 ni? Kalau ada, boleh tak share dengan Siti dan juga penonton-penonton kat luar sana? Okay. Baik, untuk Kak Bel, yang Kak Bel ingat lah buku 55 tu time zaman sekolah lah. Kita jadikan dia toyol. Toyol Kak? Yes, bawa masuk exam sebab dia kecil kan.
So masuk kat poket pun boleh. So itulah. Jangan ikut tau. Jangan ikut tau penonton kat rumah. Jangan tiru. Jangan tiru. Adik-adik kat luar sana jangan tiru. Tak elok. Kira typo. Kadang-kadang. Okey lah tu. Tengok tips. Alright, so macam mana pula dengan Nisha? Pernah tak guna buku 35 ni? Untuk firstly Toyol tu saya tak pernah lagi sebab dulu sekolah saya seorang yang sebagai pengawas. So takat orang Toyol adalah. Orang koyol lah. Kata Buat Toyol dulu kan. Toyol lain pernah kot buat. Mostly buku 35 tu saya catat untuk tengok bayar duit sebab saya dulu bendahari untuk persatuan. So saya kutip-kutip duit. So sampai ujung bulan Alung. bayar. Kau nak ikut tak? Ujung bulan ni kita ada buat aktiviti. Kau tak bayar, aku tak nak join kau. Kau tak boleh masuk Alung aktiviti ni. ni. Alung tu betul-betul alung tu. Tapi alung ada rezeki yang elok lah kan. Bendahari je lah. Kalau tak dapat duit macam mana kita nak jalan program. Betul. Kan? So garang lah kita punya Kak Long ni. Alright, so kita dah dengar serba sedikit tentang Kak Bel dan juga Nisha ya, accountant dan juga admin Adin Media Group. So Siti nak tanyalah macam zaman sekarang ni kita dah dari sistem digital. So boleh tak macam Kak Bel dengan Nisha beritahu serba sedikit apa perbezaan cara catat ataupun cara rekod data untuk Kak Bel dengan Nisha dulu dengan yang sekarang? Okay, kalau untuk Kak Bel, dulu cara kita catat rekod manual. Kita tulis tangan. Untuk kita buka job order, receipt pun kita manual. Itu kalau dulu. Tapi sekarang kita just key in je. Key in semua, data semua dah ada dalam komputer. So bila customer datang tak adalah nak kena tulis. Benda tu just kita key in nama, dah keluar dah semua. Itu untuk catat rekod senang bagi lah. ya. So bagi kalau customer Kak Bel. datang customer yang sama datang kan. So tak adalah kita tercari-cari ya. Betul. So cara mana lagi mudah untuk Kak Bel? Of course lah sekarang ni sekarang kan key in je benda tu. Sebab kalau untuk dulu manual, untuk manual, kalau bagi yang customer yang ada pending payment dengan kita lagi, kita perlu cari benda tu. Cari file dalam file tu semua bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Okay, tu untuk ni yang dulu. Okay, kalau sekarang kita just dekat komputer tu kita just tulis je, key in je nama customer, keluar record dia. Okay, dia ada pending dengan kita berapa semua dah ada. Senang. Memudahkan kerja. Memudahkan lah. Sekiranya cara kerja. dulu pun mudah, tapi cara sekarang ni lebih mudah lah. Lebih mudah. Lepas tu customer pun tak ada, kalau macam untuk collect barang pun customer tak adalah tunggu lama. Kalau sebab dulu kita kena tulis nama, berapa customer payment semua. Tak adalah customer termenung depan kaunter. Kita tengok kita kan. So benda tu kita dah key in. Akutnya customer tengok aku cari. So memudahkan lah. Memudahkan kerja. Yelah. Alright, macam mana pula dengan Nisha? Cara Nisha untuk simpan data-data? Alright, untuk Nisha admin mostly zaman sekarang lebih mudah sebab dulu generasi kami simpan dekat dokumen-dokumen ni perlu di print and then perlu di filing dan disimpan dalam peti besi sebab dokumen kami semua kira agak penting dan juga PNC. So memang simpan dia dalam peti besi dan kena simpan betul, takut nanti ada lipas makan ke apa ke. So kena simpan. Lepas tu zaman dah canggih sikit, kita ada simpan dalam external hard disk. Tapi tak berapa canggih sangat sebab kalau bila external hard disk tu jatuh, pecah, hilang juga data. So dengan zaman sekarang lebih canggih, kita boleh simpan data admin tu di sistem cloud. Alright, dan dia lebih mudah juga sebab sistem tu bila kita berurusan nak jumpa ataupun kita punya salesperson nak minta dokumen, kita boleh beri on the spot. Alright, contoh Nisha nak dokumen sekian. Alright,
aku email sekarang. Sebab semua sistem dah Pantas melalui ya? canggih. Ya. So pantas je hujung jari. Kalau tak dulu orang kata macam Kak Bel cakap lah, kena cari satu-satu. Betul. So sekarang ni je alright, tunggu jap 5 minit. Tak sampai 5 minit Tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit So, alright, dan saya dah hantar. Wah, dah pantas dah. Efficient lagi. So, Siti nak tanya lah, kalau macam apa orang kata, bagaimana kalau cara sekarang ni orang kata ada sistem online ni kan, yang boleh apa, dia membantu Kak Bel dengan apa, pelanggan Kak Bel. Bagaimana dia membantu? Kalau Kak Bel, dia membantu dari segi Kak Bel ambil contoh lah untuk customer pick up barang. Aha. Okay, kalau dulu customer kena bawa receipt untuk ambil barang. Okay, tapi sekarang Kak Bel buat setiap kali barang siap, Kak Bel akan update dekat group untuk mengatakan saya pun tahu barang customer dia dah siap. Dan Kak Bel juga WhatsApp customer. Wah, senang. Yes, WhatsApp customer mengatakan barang dah siap, okay, dia ada balance berapa ataupun dia dah full payment. So customer kalau dia datang, dia just tunjuk je WhatsApp tu. So macam mana kalau customer tu dia datang, tapi yang datang tu bukannya customer tu, tapi adalah wakil dia? Wakil dia. Boleh customer tu forward WhatsApp tu pada wakil. So nanti memudahkan jugalah wakil tu so pun senang. datang, tak adalah wakil tu macam saya ambil barang untuk sekian. Tapi sebenarnya sales kita buka is order atas nama lain. Yelah, kadang-kadang orang yang wakil tu dia sebut nama orang yang kan? order. Tapi sebenarnya yang order tu atas nama kadang nama company. Betul. So bila ada WhatsApp tu memudahkan lah bagi customer, so dia orang pun tak nak tunggu lama. Kalau sebab kita dah tunjuk je, so Kak Bel akan tahu okey barang tu kat mana Kak Bel simpan. Dah tahu kat mana orang simpan dia. So bila macam dia tak bagi tahu kita siapa daripada mana ke apa benda, dah kita pun tercari-cari. So nanti customer tunggu lama. Betul. So kalau macam customer tu nak order lagi sekali pun senang je lah kan? Ya. Alright, so macam mana pula dengan Nisha? Nisha, apa sistem sekarang ni yang membantu Nisha? Bagi saya dia amat bantu dari secepatnya lah. Sebab kita ni sistem terlampau canggih, tapi jangan sampai kita tersalah jari hantar ke mana. Tersalah jari. Maksudnya kita nak email kepada dokumen tu ke sekian, terhantar ke sekian lain pula. Sebab sistem hujung jari, tersalah jari hantar, tersalah hantar. Alamak, aku salah enter lah. Alright, so you guys yang kat luar sana, macam mana pula you guys simpan data korang? Mungkin ada juga syarikat luar sana tu yang masih lagi guna cara manual, iaitu cara lama dan belum lagi menggunakan sistem sekarang. So you guys upgrade sikit, korang guna sistem sekarang, sistem online saja. Semua di hujung jari. So Kak Bel dengan Nisha, apa feedback daripada orang kata dari segi feedback customer atau feedback customer pelanggan customer dan juga pelanggan Kak Bel dan juga Nisha, dari segi sistem dulu dengan sistem sekarang ni, apa feedback yang dapat? Okay, kalau Kak Bel, alhamdulillah customer happy lah sebab tak payah tunggu lama. Kalau melalui WhatsApp tu customer nak pick up tak payah tunggu lama kan. Lepas tu macam kita buka receipt pun tak ada sebab key in je kan. So tak ada tunggu lama. Lepas tu satu membantulah customer untuk orang cakap untuk collect barang, membantu untuk collect barang. Lepas tu alhamdulillah daripada WhatsApp yang Kak Bel bagi pada customer, bila kita dapat balik feedback tu macam customer terima kasih, thank you, hantar gambar smile, sebab tu macam happy. Connection antara kita dengan sebab customer. kadang-kadang pun agaknya customer ni ada setengah dia lupa dia order dengan siapa. Kadang-kadang dia orang pun tanya Kak Bel balik, saya nak order ini. Senang dah. Kata macam berkawan hantar SMS. Ada dengan SMS customer dah WhatsApp kan. Ada customer yang macam dengan kita pun terima kasih Kak, macam mesra. Kita pun jadi rapat dengan customer. Betul. So daripada situ kita orang kata kita dah orang kata macam
Kamcing. Kamcing. So macam mana pula dengan Nisha? Nisha ada tak macam feedback daripada orang macam Nisha kat admin kan? So mestilah ada feedback daripada pengguna-pengguna dia ke? Bagi saya yang saya tahu kita kat sini ada 2 customer, iaitu customer luar dan yang diorang ni memang jumpa customer luar. Yang bagi saya customer dalam, iaitu sesama pekerja, iaitu sale. Kalau saya customer saya sale. So diorang akan minta saya dokumen serta-serta untuk masuk job ataupun tender. So diorang bagi feedback yang amat benar sebab saya diorang boleh bagi on the spot apa yang dokumen yang diorang perlukan. Nah, lepas tu yang bestnya, kita sekarang zaman dah moden, kita tak perlu nak print bagi photostat bagi kat diorang. Terus bagi macam by WhatsApp ataupun terus kau nak bagi kepada siapa? Sini email address dia, aku terus email kepada diorang. Jadi kita pun di situ dapat savekan kita punya kos kertas, kos kertas. Jadi kita orang kata masa pun lebih hemat. Kita boleh save kita punya penggunaan kertas. So kat situ bajet dapat kurangkan. Dan yang paling penting dia customer pun happy lah sebab dapat dokumen diorang boleh selesaikan dengan cepat. Alright. So macam mana pula dari segi untuk apa orang kata dokumentasi, daripada segi apa persijilan dengan macam apa government semua kan mesti diorang ada juga CJ yang perlu admin kemukakan, betul tak kalau macam diorang ni? Sebab yang seperti yang saya bagi tahu tadi, saya simpan datanya semua memang dia di dalam sistem. So memang dia membantu saya untuk memudahkan cara untuk kita submit dokumen itu kepada government. Apa yang dokumen yang diperlukan untuk daftar ke ataupun untuk kita memudahkan cara. So saya dah senang lah memudahkan cara dia. Alright, so you guys dah dengar apa yang Kak Bel dengan Nisha kongsikan dengan kita. Macam mana cara dengan sistem sekarang ni lebih membantu diorang dari segi diorang menguruskan sistem data dan juga rekod diorang. So you guys, sebelum tu Siti nak minta tolong you guys share, like, komen. Jangan lupa tag sekali kawan korang. So kita akan lebih ramai lagi kita punya penonton live kita ni. So tag, komen je, korang komen je apa-apa. Kalau korang nak cakap nak cakap apa Nisha ye je ke kan, atau korang nak bersembang dengan kita orang, boleh korang just komen je di bawah. Alright, so Kak Bel, Nisha, Siti nak tanya juga. Yelah, kita apa-apa pun yang kita buat, mestilah kita ada juga cabaran dalam penggunaan dia, betul tak? Dari segi cabaran dulu dengan cabarannya sekarang. Kita ada komen, ada orang kata nampak muda. Alhamdulillah, siapa yang nampak muda tu? Alright, so Kak Bel, Nisha, apa cabaran yang korang hadapi bila korang guna cara yang manual yang dulu dengan yang sekarang juga? Baik, kalau bagi skop Kak Bel, untuk kalau dulu dia manual kan, okey, pastinya kalau manual tangan, lenguh belah tangannya. Kalau menulis je, resipnya lain kan. Lepas lagi satu, kalau dari segi filing dia memang bertimbun-timbun nak mencari. Lagi-lagi kalau nak tahu outstanding customer yang mana satu, rasanya kalau ni pun dah sampai terjatuh, nak sambil menyelam agaknya kena menyelam. Itu cabaran dia lah kalau untuk yang manual dulu. Baik, kalau yang untuk sekarang, cabaran dia cabaran dia mostly sebab dia menggunakan paper juga kan. Dia menggunakan paper juga. So contohnya time PKP hari tu, kita tinggalkan office lama-lama, kertas semua berlubang. Berlubang? Dan kenapa berlubang? Silipas makan. Dia nak buat art. Dia nak buat art. Berlubang lagi di seni berlubang. Dah satu kerja nak kena print lagi. Itulah cabaran dia sebab menggunakan kertas kan. Kita PKP dia pun agaknya kita PKP hari-hari makan kat rumah, dia kat sini tak ada benda nak makan, makan kertas. So macam mana pula dari segi cabaran untuk sistem online? Bagi cabaran untuk sistem online, dari segi macam Kak Bel WhatsApp customer kan, kadang nombor yang dekat, yang tertera yang dekat SO tu kadang tak tahulah cabaran dia bila sales salah key nombor, salah tekan nombor. Salah tekan nombor. So kita save nombor tu
perginya kat orang lain. Itu cabaran dia lah. Cabaran dia. So nanti tapi walau macam mana pun orang akan feedback lah, cakap encik salah nombor. Cakap saya akan say sorry lah. Say sorry salah nombor. Saya akan minta nombor yang betulnya lah pada salesperson kita. So macam tadi Kak Bel sebut cara manual tapi kertas kena makan dengan lipas. Betul tak? So betul. Kak Bel kata kena print balik. So kiranya bila Kak Bel guna print balik tu means data yang ada tu masih tersimpan lagi. Tapi kalau yang manual dulu, kalau dah kena makan lipas, dah lubang-lubang, Tak ada sokong. dah tak tahu dah mana nak mencari. Alright. So kat sini kita dah boleh dengar lah cabaran yang Kak Bel hadapi. Aduh, lipas. Dia lapar musim PKP ni guys. So dia makan lah lipas dia. Makan lah kertas-kertas tu. Alright, so Nisha, apa yang Nisha hadapi? Cabaran yang Nisha hadapi bila menggunakan sistem dahulu dan juga sistem sekarang. Bagi saya untuk sistem dahulu mostly adalah sama juga. Dulu kita mostly adalah print and then kita simpan dalam peti. Lepas tu kalau tu diorang lapar dia makan, lipas ni lapar dia makan-makan. Lepas tu kita Belum kita memang lipas. Lepas tu yang kita ambil masa lah untuk kita mencari. Lepas tu dia tak kalau kita lupa, kita dah simpan dalam dokumen tu, dia tak tahu. Contoh ada certain dokumen ada tarikh luput. Contoh mati bila kita nak kena renew. So dia tak mengingatkan kita. Alright. So dengan sistem sekarang dia bantu saya untuk mengingatkan, pada bulan ni dokumen untuk ni dah mati. So dia memudahkan cara saya. And then saya boleh terus buat on the spot. And then terus dibuat on the spot. Lepas tu terus memudahkan saya untuk daftar dengan badan-badan kerajaan yang kita attach. Dan cabarannya bila Dan cabaran yang dulu juga, contoh kalau macam dulu dokumen yang saya pernah lalui ni daripada sejarah saya, saya simpan data ni, silap kami simpan ni dalam external hard disk. Dulu konon tak nak komputer rosak, jadi simpan dalam external hard disk. Lepas tu konon simpan dalam komputer pun rosak. Dalam external hard disk rosak tu pun komputer pun rosak, kita dah tak tahu simpan di mana. So kalau ada cloud, dia punya cabaran sekarang adalah tak ada internet je, tapi beli data dah terus ada. kalau zaman sekarang internet lah problem. Kalau cabaran dia internet Itulah cabaran dia sekarang hanya internet laju ke tak. Betul. Lagi kita dekat office yang pakai bukan hanya kita seorang je kan. Betul. Cabaran sekarang ialah cari handphone di mana. Sebab kita nak hantar tu pakai handphone. Cari simpan dalam handphone, dalam beg perempuan. Tahulah beg perempuan macam mana. Macam Cari pun. Wah, boleh memandi. Ada orang Berenang cari. cakap kalau simpan buaya pun tak jumpa dalam beg tu. Beg perempuan macam itulah. Yelah, biasalah tu. Kalau dia senang kalau perempuan cari sendiri tu dia jumpa. Cuba kalau kita suruh lelaki yang cari dalam beg perempuan tu. Allah. Itulah dia. Nak kena spek ni kat poket mana? Poket nombor 3. Poket nombor 3 belah mana? Kiri kanan? Banyak pula pertanyaan dia kan. Kena waste. Saya juga dah dengar itu cabaran-cabaran yang Kak Bel dengan Nisha hadapi. Sampai kat orang kata guna external hard disk. Ingatkan selamat, rupanya tak selamat juga. So sekarang dengan sistem sekarang iaitu sistem cloud. Di awan-awan, orang kata awan online. Kat situ senang aja nak masuk guna handphone ke guna laptop ke. Senang masuk cari data kat situ je. So you guys pula macam mana? You guys still guna external hard disk macam Nisha cakap ni? Ataupun korang dah guna cloud, sistem online. So komen. Mudah. Betul. Kita macam PKP tu, kalau time PKP kita kena kerja dari rumah kan. So betul. bila zaman sekarang dah ada secara online, dah cloud, benda tu memang boleh buat daripada rumah. So tak ada perkataan tidak lagi. Tak boleh buat dah. Tak ada dah. Semuanya pasti Kira boleh. di mana anda boleh access. Pastikan di internet. Betul, internet kena ada. Tak ada internet. Alright, so
Siti nak tanya lah. Ini soalan daripada Siti lah. Untuk Kak Bel dengan Nisha, macam mana ataupun bagaimana Adin Media Group boleh membantu penonton di luar sana ataupun pengguna-pengguna di luar sana? Okey, baik. Kalau untuk Kak Bel, kita sekarang berada di norma baru. Okey, pembayaran lebih better. Kita suggestkan pada transfer melalui transfer online. Lagi sekarang AMG ada menyediakan QR code. Sebab untuk mengelakkan kita daripada bersentuhan. So kira pembayaran online tu dah ada. Dan InsyaAllah coming soon. Coming soon. Adin Media Group ingin membantu peniaga-peniaga di luar sana yang terjejas semasa PKP. Okay, kita akan buat bayaran secara ansuran. Installment. You guys dengar tak tu? Coming soon akan ada pembayaran ansuran. Kita nak membantu pekerja di luar sana supaya diorang boleh naikkan lagi diorang punya branding, naikkan lagi diorang punya perniagaan. Sebab dengan contohnya pelanggan nak buat signboard contohnya. Signboard harga 3 hingga 5,000. Baik, 3 hingga 5,000 kalau untuk orang yang ada kekangan kewangan. Yes, kekangan kewangan. Mereka tidak akan benda tu akan membantutkan untuk mereka buat sebab diorang fikir modal. Modal kan, yang modal yang tinggi. So kadang-kadang diorang tak cukup bajet. So kadang-kadang macam diorang nak buat. Tapi nak buat sebab tak cukup bajet. Sebenarnya signboard tu perkara yang penting untuk satu perniagaan yang diorang kalau diorang buka kedai. Betul tu. Sebab sedangkan kita bila kita jalan naik kereta pun ada cantiknya signboard ni. Secara automatik kita akan baca juga kedai tu kedai apa, jual apa. Secara automatik dia akan membantu pelanggan. Yelah, membantu yang meniaga-meniaga tu betul. Bila kita buat pembayaran secara ansuran, sekurang-kurangnya diorang bayar bulanan. Diorang boleh kumpul diorang punya profit bulanan, baru diorang boleh bayar kita. So secara tidak langsung kita buka jalan untuk membantu peniaga-peniaga kat luar sana. InsyaAllah. InsyaAllah, okay you guys. InsyaAllah coming soon je. Macam Kak Bel cakap, Adin Media Group akan buatkan pembayaran secara ansuran ataupun installment. Coming soon, bukan sekarang. Akan ada. Kita akan update. Kita akan update. Diorang akan update. So korang juga jangan lupa untuk follow up dengan Kak Bel. Dah ada ke belum installment tu nanti? Tanya-tanya, PM sikit. Alright. So daripada Kak Bel lah. Macam mana pula dengan Nisha? Macam mana Nisha? Adin Media Group untuk bantu penonton di luar sana. Sebab ada juga kebanyakan penonton di luar sana yang orang kata terkesan dengan musim PKP ni. Ada yang kena cuti tanpa gaji. Lepas tu habis pula PKP, kena buang kerja. So macam mana tu Nisha? Alright, so tu jangan patahkan semangat anda. So kalau yang berminat berniaga, teruskan berniaga. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut tentang pendaftaran ke, tentang apa, sejarah saya tentang admin untuk daftar certain dokumen, insyaAllah saya boleh tunjuk. Tapi jangan buat apa yang saya telah lakukan lah. Alright, lepas tu contoh sekarang kalau nak buat signboard kan, sekarang kita perlu ada pengesahan daripada majlis. And then seperti sedia tahu kalau majlis perlu ada DBP. So DBP sekarang kalau tu kaunter belum buka lagi ya. So boleh kami di Adin Media Group membantu untuk memudahkan cara untuk anda semua buat mohon DBP itu. So macam mana pula dengan macam yang Siti tahu kan, kalau macam orang yang pihak kerajaan ni, orang yang kerja kerajaan, diorang kena buat, ada orang macam nak buat projek dengan Adin Media Group. So macam mana? Untuk Adin Media Group, so kita kat sini ada memudahkan cara untuk melalui pembayaran. Dan kita juga sudah mengupgrade sistem kami iaitu berurusan melalui e-perolehan dan juga Senigo.
So boleh semak online. Ya. Itulah zaman sekarang dah canggih, so di hujung jari kita semak dah terus dapat apa itu keputusan dia. So contoh DPP pun kini kita ada juga menyediakan. So guys, kita dah hampir ke penghujung live kita hari ni. So you guys jangan lupa untuk share, tag dan komen di ruangan. So nanti sebelum saya nak habiskan video ni, so Kabel dengan Nisha ada apa-apa lagi info yang untuk dikongsi dengan penonton-penonton di luar sana sebelum kita habiskan kita punya live buku 35 masih relevan ke tak ni? Nisha? Untuk saya buku 555. Janganlah lakukan kesilapan yang telah saya lakukan di bahagian admin, iaitu simpan dalam server, dalam cloud. Zaman dah canggih dah. Ikutlah perkembangan. Simpan dekat cloud ke. Alright. So, tapi ingat kena ada data. Itu saja. Semoga ia sedikit membantu anda semua. Kak Bel ada? Tak ada? Saya tak ada. Alright, so sebelum saya habiskan kita punya live video ni, saya ingin juga berkongsi sedikit lah pengalaman saya dari segi untuk apa ni orang kata sistem sekarang ni. Kalau zaman dulu macam saya ni, saya ada bahagian marketing. Kalau zaman dulu kita ni zaman marketing, kita bagi apa? Kita bagi flyers. Kita, cik ambil flyers, cik ada promosi. Betul. So macam zaman sekarang ni dah senang. Siti just type send. Copywriting, gambar cantik send. Poster digital send. Semua di hujung jari orang kata. Sekarang dah online. So you guys yang kat luar sana tu, so jangan lupa untuk upgradekan lagi cara korang. So kesimpulan yang Siti boleh bagi, yang Siti boleh beritahulah, boleh rungkaikan. Saya nak cari. Yang boleh Siti rungkaikan untuk video live kita buku 35 masih relevan ke tak. So apa yang Siti boleh rungkaikan adalah buku 35 ni dah tak relevan untuk kita pada zaman teknologi yang canggih ni. Sekarang kita dah guna sistem online. So you guys cepat bertukarlah korang pergi ke sistem online. So kita boleh sahut cabaran kerajaan untuk industri 4.0 kita ni. So you guys, bagi menamatkan lagi live kita hari ni, Siti nak bagi tahu untuk next live pada hari yang sama, iaitu hari Khamis, waktu yang sama pukul 12.30 hari, iaitu dengan topiknya ialah Never Give Up, Dream Big. So ya guys, see you next week bersama dengan Siti dan juga tetamu jemputan yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.